Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat lagi diberi kehidupan, mudah-mudahan dapat lagi menambah-nambahkan persiapan waktu-walan untuk kita semua bakal kembali ke kampung lain, yaitu akhirat, melalui perantaraan mati. Melalui majelis ilmu, mudah-mudahan kita dapat beramal. Dalam ini tersambung kitab Bustanul Arifin, Bustani Taman. Taman bagi orang-orang yang mahu mengenali diri, dan seterusnya barulah dapat mengenali Allah. Maka orang tersebut disebut arif. Selama mana kita tak kenal diri, maka kita tak bakal kenal Allah. Salah satu caranya ialah dengan mempelajari ilmu hadis. Dua pedoman aduan harta yang Rasulullah tinggalkan buat kita, Al-Quran dan hadis. Kandungan kitab Bustanul Arifin ini Muqaddimah Imam Nawawi, juga riwayatnya kita jumpalah nanti di penghujung kitab ini ada menjelaskan siapa Imam Nawawi. Seterusnya bab yang pertama, bab ini ada 5 bab. Bab pertama menyatakan ikhlas. Sejauh mana ibadat kita ni perlu ikhlas. Lawan daripada ikhlas 4, riya, takabur, sum'ah, Seterusnya bab yang kedua, hadis-hadis pilihan, ada 29 hadis. Bab yang ketiga masih menjelaskan tentang bicara ikhlas, hendak memberitahu kita betapa pentingnya ikhlas dalam diri kita. Ada 3 fasal. Bab yang keempat menyatakan tentang kata-kata ulama. Bab yang kelima menyebutkan tentang karomah dan lawan daripadanya untuk kita mengetahui sihir, silap mata, maunah dan mukjizat. Dan sekali riwayat hidup Imam Nawawi. Dalam ini kita sambung ke surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz ini bukan pangkat untuk mereka yang hafaz Quran. Waktu pangkat mereka yang menghafaz Quran hari ini diubah kepada Al-Muqri. Orang yang dapat pangkat Al-Hafiz ini mereka yang sekurang-kurangnya menghafaz 100.000 hadis, barulah dapat pangkat Al-Hafiz. Sekurang-kurangnya mengaji, berguru, hafaz Quran ini ilmu hadis 40 tahun dan mampu menulis 10.000 hadis. Masya Allah.
Kita nak jadi menantu orang-orang Palestin, nak jadi pejuang kat sana. 40 hadis. Ada apa? 40 hadis Imam Nawawi. Kan ada kan kuliah kat sini. Nah, apalah. Saya umur 38 hadis hafal. Masuk 39 umur tak mampu dah. Sebab kita anak 3 tahun kat Yaman minta kelonggaran daripada model-model. Bolehlah ustaz pun dah tua lah. Masya Allah ya. Ada ingat balik? Tak ada. Ingat pun sebab ambil periksa ya. Masya Allah. Surah apa balik ni? Al-Imam. Al-Imam ni maknanya mereka yang mampu menguasai ilmu Islam. Kalau ada 70 bidang, 70 tu semua. Mana ada orang hari ini hanya pangkat untuk jadi tok guru pun susah. Selebihnya profesor satu bidang ni nak dapat pangkat Al-Imam. Al-Imam, Imam Surah, Imam Masjid tu boleh lah. Latih Qadais. Ini seterusnya Syekhul Islam Muhyiddin. Sewaktu hidup Imam Nawawi ni dia tak mau dipanggil Muhyiddin ni. Pangkat gelaran. Kerana apa? Tawaduknya. Tawaduknya ni. Bagi nama je kau tak apa. Siapa? Abu Zakaria. Nama Imam Nawawi ni Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kenapa dipanggil Nawawi? Dia orang waktu itu menggunakan Imam Nawawi dengan nama tempat Nawa di Damsyik, Syria. Rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Hebat tak hebatnya ni Imam Nawawi. Pakar hadis sudah sampai peringkat mujtahid. Boleh buat mazhab sendiri, tapi masih nisbah tawaduknya permazhabkan lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya 150 orang guru. Pun sudah sampai peringkat Al-Hafiz. Masya Allah. Masih lagi meneliti, mengkaji kitab-kitab Imam Nawawi ini. Masya Allah tu. Hebat tak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Sayyidina Muhammad. Segala puji ada mukadimah daripada Imam Nawawi dan kitab Ustaz Al-Fil. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal, lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Dengan sifat-sifat ini, maknanya kita percaya. Jadi akidah kita bertambah-tambah kuat. Hanya Allah sifat-sifatnya saja yang sempurna. Bermakna lawan perkasa tu kita lah. Lawan kuat kita bermakna lemah. Yang kuat, ada manusia yang kuat. Siapa? Sekuat-kuat manusia pun mati. Superman. Masya Allah ya. Itu dah mati kan? Mati sakit atau katil. Boleh terbang lagi. Mana dia punya baju? Baju dia dah tak ada dah. Sekarang dia pakai baju apa? Baju pesakit. Sebab sakit mana boleh lagi dah sakit pakai baju terbang lah. Masya Allah. Ada. Itu cerita di sebalik skrin hijau. Kalau dia masih hijau, bantulah pergi Palestin. Masya Allah, utangnya tu ya. Siapa hero paling gila? Siapa hero paling gila? Menjadi puja Allah. Siapa? Superman. Dia pakai seluar dalam kat luar. Betul tak? Spiderman tak ada. Masya Allah, waras ke? Menjadi pujaan pula Superman ni.
Ini orang-orang yang paling benar, kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat ibadahnya, ya, aduh, yang perkasa, mulia, pengampun. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita agung-agungkan dalam sholat. Pengampun yang menentukan segala keputusan, ya, yang berkuasa merubah segala sesuatu, yang mengatur pergantian siang dan malam, supaya menjadi suatu peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih saja. Dia akan ingat ini semua merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang memiliki basir ini penglihatan hati yang tajam. Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilih dari kalangan hamba-hambanya, lalu dia memasukkan orang itu dalam kumpulan orang-orang pilihan. Maka kita tugasnya teruslah beramal dan sentiasa berdoa pada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit ini, minta Allah SWT itu. Nak harapkan amalan kita ni banyak, sebanyak-banyak, sikit, dengan sikit itulah minta Allah SWT itu, walaupun sesama kebaikan. Ya, dibandingkan kita tengok ulama-ulama salafus soleh, ibadahnya tak sebanding dengan kita, jauh. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada siapa yang dipilih. Apa makna taufik ini? Kekuatan, kekuatan. Walaupun sakitnya tidak melemahkan, masih ada kekuatan untuk beribadat, untuk ke masjid, untuk majlis ilmu. Kalau sakit memudaratkan, Masya Allah, dah tak boleh. Tempat kita ni tengok masih lagi dalam suasana aman, itu pun termasuklah memudahkan untuk kita masih boleh beribadat kepada Allah. Zaman utara macam mana? Perang Palestin, Masya Allah, nak sembahyang, Masya Allah. Sekali dia yang disembahyangkan. Tempat kita masih lagi aman, ambillah peluang tersebut. Ini makna taufik, masih diberi kekuatan. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang al-abrar. Abrar di sini disebut orang yang baik, maknanya orang-orang yang boleh terus berbakti kepada Allah. Itu salah satu makna abrar. Asal daripada kalimah al-birru, kebajikan, kebajikan. Dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini wujud sekitar kurun yang ketiga, kira-kira kurun yang ketiga. Maka jadilah perkara tersebut wajib bagi orang-orang Islam ini mempelajari 4
Pertama syariat, kedua makrifat, yang ketiga hakikat, keempat tarikat. Kalau hanya syariat saja, tanpa hakikat, hakikat ni tasawuf untuk membersihkan hati kita, maka Imam Malik, Imam Ghazali berkata bimbang. Kalau bimbang banyaknya meninggal dalam keadaan fasik, fasik. Sebab apa? Artinya tak bersih. Batu menemui Allah. Dan kalau dia ambil hakikat aja, syariat tinggal, ini pun ada juga kuat-kuat ni, kerana sudah sampai derajat sembahyang pun tinggal. Waktu azan, aku sudah sampai martabat ingat kepada Allah, cukuplah. Ini ambil hakikat. Jadi orang tersebut tergelincir. Na'udzubillah. Ini empat kita wajib ambil. Hari sekali tarekat. Tarekat ni kalau kita tak ambil, maka zaman akhir zaman ni, kata guru saya, bagi memudahkan jalan, banyakkan salawat. Itu lagi jalan pintas, banyakkan salawat. Tidak ada guru yang lebih agung yang boleh bimbing kita, melainkan siapa guru kita yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat, ya, itu jalan pintas. Kalau ada guru yang kita jumpa, ya, guru yang mursyid, Masya Allah, pegang tangannya, minta dia boleh bimbing kita, itu lagi lebih utama. Ya, itu ada tuatuk guru, ya, yang tersembunyi di tempat kita ni, wallahu a'lam. Ya, di Kedah, di Patani, banyak dia di Indonesia, lagi banyak di Yaman. Ini itu maksud ilmu hakikat. Wujud sekitar seterusnya ilmu tasawuf pula, makrifat, urun yang kelima. Ada ilmu yang sebenar kepada siapa yang ia tasihi daripada kalangan namanya. Kalau mereka jadi sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia. Hanya zuhud salah satu daripada sifat terpuji. Merupakan 10 sifat ada dalam kitab ilmu tasawuf, zuhud di dunia, dan benar-benar berusaha untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat dan menjadi apa yang dimurkai Allah, dijauhi dan menjaga diri daripada terletak kepada sesaan. Sedikitlah bagaimana cara untuk kita menjadi orang-orang pilihan, dimasukkan dalam golongan al-abrar. Syaratnya suatu ni bangun pagi niat untuk berbuat baik kepada manusia. Kalau pagi-pagi aja dah niat nak berbuat jahat kepada manusia, ini bukan golongan al-abrar, ini terkecuali. Pagi nak berbuat baik. Ada orang pagi dah gaduh dengan isteri, tak jadi lah. Masya Allah, ya, pagi-pagi dah gaduh, apalah bang, ya. Itu jaga, ya. Jaga hati isteri.
Ya, nak kahwin lagi, Masya Allah ya. Itu tak payah bagi tahu nanti gaduh. Masya Allah. Kalau gaduh dengan bini, Masya Allah, tiap-tiap hari golongan al-gharar ke? Kalau perbuatan baik dengan kawan, belanja kawan, minum pagi, sebelum subuh sudah datang masjid, balik. Apa ni tak buat sarapan? Masya Allah, anak sekolah apa semua tu hantarlah. Itu bagus ke dia. Imam masjid pula tu, aduh, Masya Allah ya. Cuma kita tak cerita dengan orang. Masya Allah, itu pun nanti jaga. Baik, barokah hidup kita ni setiap hari berkait dengan ibu. Kalau tak ada ibu, isteri kita jaga, jaga hati dia. Itu. Ini nak masuk dalam golongan al-abarah, jaga hati isteri. Kita berbuat baik dengan manusia. Isteri bukan manusia ke? Isteri robot. Masya Allah. Tuhan, manusia. Isteri pun manusia, jaga dia. Sebab dia golongan manusia, barulah dapat golongan al-abarah. Itu salah satu je ya. Nak banyak lagi tengok dalam surah-surah yang lain, itu nantilah. Aku memuji akan Allah sebabkan pujiannya banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, dan aku minta kepada akan tambahan daripada kelebihan atas kurnianya. Kalau nak bagi baris nanti nak baca cara kurnianya. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala sebagai pengakuan atas keesaan dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hamba-Nya, kerana hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya. Sedikitlah bagaimana cara untuk kita mengenali Allah. Pertama sekali kenali nama-namanya. Mana nama-namanya? Nama-namanya ada 99 tu. Kenali dia. Kalau nak berqasidah, nasyid dilakukan pun boleh. Dulu saya mengaji juga Pondok Lanai. Sebelum masuk kelas mesti berbaris setiap pagi. Syarat di situ memperlakukan Asmaul Husna. Itu salah satu syarat banyak. Ya, di madrasah. Sekolah-sekolah lain tak tahulah. Belajar sekolah menengah negaraku. Itu semuanya ingat Asmaul Husna. Itu salah satunya ingat nama-namanya. Carilah mengaji, hayati nama-namanya, sambil mengambil semua nama-nama Allah ini ada fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihannya. Boleh dijadikan zikir. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak. Selepas sembahyang subuh, yang penting masih pagi. Itu masih pagi. 11 pagi kan, 12 tengah hari, masih 11 pagi. Asalkan masih pagi, baca 100 kali. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak. Memudahkan. Itu kedua, nak tarik rezeki. Nak tarik rezeki. Bukan tarik duit tu amalan lain. Itu saya tak tahu. Itu ada sahabat saya dapat tarik duit. Berguni-guni letak dekat kilang.
bapa dia. Satu hari dia tunjuk kat saya, masih tak laku lah Ustaz. Kenapa? Sultan tak pakai mengkolo. So boleh tipu lagi. Macam mana dia boleh ni gambar dia tak terkolok, tak ada. Terkolok tak ada, botak. Botak laku kan duit tu sebut. Masya Allah. Duit tu nak laku kat mana? Kedai Li Lampeng. Tu simpan aja lah apa syarat-syaratnya ni. Nanti tak ada duit ni. Masya Allah. Dia tipu dia. Budak juga. Masya Allah. Menyeru nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada menyeru mambang kuning, mambang hijau, mambang apa, buat apa? Boleh hayati kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nama-nama Allah, termasuklah namanya yang utama Allah dan lain-lain lagi. Yang kedua, kenali diri kita ni. Diri kita ni siapa? Kuat. Ada lagi yang lebih kuat, manusia. Manusia itu kuat. Lepas itu kita belajar tauhid, perkara-perkara mustahil itu tak ada pada Allah. Perkara-perkara mustahil itu semua ada pada kita. Kita lemah, kita miskin, kita sentiasa berhajat. Berhajat kepada siapa? Ia akan aku jua, ia akan nasta'in. Minta pada Allah. Kita ada kaya sampai bila? Umur kita, Masya Allah, umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sekitar 63. Paling tinggi pun 100. Hari kita jumpa ke mana-mana pemimpin umat manusia, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman ini usianya sampai mencecah 200. Ada? Tak ada. Mak saudara saya pun 129. Nenek saudara ada 129. Ada yang cecah 199. Masya Allah. Ada yang sampai 100 pun tak tahu bila. Tak mati-mati juga usia. Baru makan ubat, tukar darah muda je. Masya Allah. Ada sampai umur 200, 300. Dia jumpai dekat Nagoya, Tokyo, Jepun. Umur sampai 221. Tak ada. Tak ada. Kecuali umat-umat dulu pun sekitar 400 tahun. Lepas tu mati dulu. Yang ketiga, kenali. Sehingga kita rasa cinta. Macam mana? Melalui sifat 20. Inilah ulama-ulama dulu memperkenalkan ilmu tauhid melalui sifat 20. Hayati, bukan sekadar hafal. Allah wujud. Bermakna kita ni sebelum ni tak ada. Saya lahir 1971. 1970 ada? Tak ada. Dan kita bakal tak ada. Tak ada sementara. Namanya mati. Apa makna mati? Mati itu perpindahan roh. Roh Allah ambil. Jadi jasad bila tak ada roh, dia tak bernyawa, pindah. Ini tujuan kita mempelajari hayati, itu baru wujud. Jangan mempelajari sifat 20 masih lagi cucu. Itu Nora Palda, Tarika atau Nora Palda sifat 20. Cuba dengarkan ataupun hafal. Masuk pada 72. Itu tak jadi apa. Hayati satu persatu. Cari guru yang boleh menjelaskan sifat-sifat 20.
Setelah ada 3 tadi, dapatlah kita sudah kenal Allah, sudah kenal diri kita, apa timbul sifat kasih, sifat cinta. Kita pada diri kita, maknanya kita jaga nyawa kita, kita jaga darah kita, kita jaga harta kita. Bila kita dah jaga ketiga-tiga ni, kita pun akan jaga harta orang lain, darah orang lain, nyawa orang lain. Bermakna kita takkan ambil, takkan rampas. Walaupun sejengkal kebun tanah saudara sendiri, apatah lagi rampas 5 hektar kebun orang. Ini sebab dia tak kenal diri dia. Ini gunanya kita mempelajari ilmu tauhid. Berapa? Berapa? Belum. Belum sihat. Ini aku berdasari bahawa seterusnya penghulu kita Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kekasihnya yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya. Beliau adalah semulia-mulia orang dahulu dan orang yang terkemudian ada segala makhluknya. Dan makhluk yang paling mulia, paling bersih, paling sempurna dan paling jauh mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bersangatan takwa kepada Allah, bersangatan mengetahui akan Allah, dan yang bersangatan takwanya, hamba yang paling bersungguh-sungguh dalam ibadat, bertakwa, zuhud, dan yang paling agung akhlaknya. Macam mana zuhudnya Rasulullah SAW demi umatnya. Setiap kali Rasulullah SAW datang, maka beliau tidak akan memperlepaskan hajat. Walaupun Rasulullah SAW tak ada. Benda hari Rasulullah SAW ini antaranya Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW tanya, ada tak di khazanah harta atau sesuatu untuk beri orang yang datang? Maka Bilal berkata, tak ada sesuatu pun. Sebiji bawang pun tak ada. Rasulullah SAW ni Masya Allah tetap nak jaga hati orang yang datang tu. Kau pergi mana-mana kedai runcit, guna nama aku, nanti aku yang bayar ni. Ada sepemurah manusia pada zaman ni macam Rasulullah SAW tak ada. Hingga kan wafatnya, orang semua tak tahu. Dia mempergadaikan baju perangnya sampai sekarang. Tak ada yang membeli. Tujuannya untuk membeli tukar dengan lebih kurang 30 sambungan darah sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum semata-mata untuk memberi nafkah pada keluarganya mendapat hampir 37 kilo gandum maksudnya Allah dan persyaratan mengetahui Allah SWT paling agung akhlaknya, paling persahabatan, kasih sayang lemah lembut kepada semua orang beriman. Semoga salawat salam sejahtera daripada Allah sentiasa bercucuran kepadanya dan kepada sekalian Nabi dan keluarga mereka, para sahabat dan pengikutnya sampai ke hari kiamat. Allah SWT dah cucuri rahmat kepadanya. Baik untuk apa pula umatnya disuruh berselawat? Rasulullah SAW dah sempurna dah. Tak pernah tanya ke? Ustaz, kenapa perlunya kita berselawat lagi kepada Rasulullah? Apa perlunya? Malah diperingatkan setiap Jumaat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul? Tak payahlah. Rasulullah subhanallah sudah dicukuri rahmat oleh Allah. Apa tak pernah tanya? Tak pernah tanya. Tak pernah tanya, saya tak payah jawab lah. Tak tanya kan? Tak tanya. Tak tanya, saya buat apa jawab. Ada tanya Ustaz saya, kenapa? Ya? Itu. Salawat atau Rasulullah SAW ini diibaratkan seperti air terjun. Ada mau air terjun, ya, taman bunga kan airnya
Maksudnya bercucuran dulu tak? Ada manfaat tak? Bukan pada kaya itu sebab manfaat kepada siapa? Bunga kiapa? Ikan tak ada. Kalau nak beli ikan, Masya Allah, ya tengok, mesti beli ikan. Ikan keli, mesti ada. Ya, airnya sentiasa mengalir. Kalau misalnya tak mengalir, buat kolam. Ya, itu. Tuh. Maka air-air tersebut memberi manfaat, bercucuran banyak. Semakin banyak kita selawat kepada Rasulullah, maka manfaatnya kepada kita. Itu maksud. Kita disuruh berselawat ibarat air terjun. Rasulullah SAW tak ada ambil manfaat sama sekali, tapi manfaatnya kepada kita banyak ya. Masya Allah, saya ada kitab terlalu banyak kaifiat lafaz-lafaz Rasulullah SAW. Ada 1000 lafaz salawat. Aduh, tak tertamu lah nak baca. Itu semua manfaatnya nanti di hari akhirat. Paling kurang, tapi banyakkanlah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia mantul kembali kepada kita. Bisa kasih nama baru, ada sebab itu. Agar sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kesudahan. Ingat, dunia ini ada batas. Macam mana batas? Senang sekalipun kau akan susah. Dulu kau sehat, Masya Allah, batasnya dia akan sakit. Hidup takkan selamanya, batasnya akan mati. Ya, mana ada kenderaan-kenderaan apa saja, harta-harta yang ada di dunia ini, semua ada batasnya. Batasnya dia akan lama. Cat macam baru sekalipun, plat kereta KB 200, lama dari platnya ya. Mahal tak mahal? Mahal, tapi mahal. Tak jual. Sebab apa? Yang naik orang lama. Lama tak berapa? Orang lama. Walaupun yang naik orang muda, tak jual. Sebab apa? Ini warisan bapa saya. Bapa saya orang lama. Mula-mula beli ni Honda lama, Honda sama, Honda 50. Lama. Mana dia keluar lagi? Ada pegawai bangga jiran saya, pangkat abang. Dia beli Honda 11, Honda Letek. Ya, beli masa itu lebih kurang 7,000. Ada orang nak beli 25,000. Masya Allah, ya, Honda Cup. Itu banyak dijual dekat Sepang. Bukan negeri yang kekal, suatu negeri tempat kita bakal menyeberang. Hari berpindah ke negeri tempat lain. Negeri bukan untuk bersuka-suka, di mana dunia ini semuanya bakal binasa. Bukan negeri yang kekal. Sambung ke surat 18 ni, ya. Ini banyak di sini mengenai syair daripada Imam Nawawi buat kekalian kita. Sebelum kita jumpa hadis bab yang pertama surat 27. Yang baik daripada Allah, Tuhan kesihatan saya ni yang berdekat saya. Karena masih ada sekolah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.